Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaannya. Maka Allah masih lagi berikan kita suatu kesempatan untuk kita terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menikmati segala pemberiannya. Moga-moga tuan-tuan, segala pemberian tersebut kita gunakan dalam kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi Allah berikan kita kesempatan untuk berada pada hari Jumaat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Nah, malah kita tuan-tuan yang mana ada pada hari ini masih lagi Allah berikan satu nikmat kesihatan. Nah, nikmat kesihatan dan juga masih lapang. Nah, maka dengan dua perkara tadi yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa ramai lagi tuan-tuan yang mana nak berhajat datang dan sebagainya, maka mungkin ada kekangan ruangan, hak dan sebagainya menyebabkan tak dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok berkenaan tentang dua perkara yang saya nyatakan tadi, kesihatan dan juga masa lapang. Perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda yang berbunyi, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faghr. Yang Nabi kata dua nikmat yang mana tuan-tuan yang sering kali membuat manusia itu tertipu. Nah, dalam erti kata lain tuan-tuan, manusia itu terpedaya dengan nikmat yang Allah berikan tadi. Apa nikmat tersebut? Iaitu as-sihhatu wal faghr, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Nah, kesihatan suatu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana tak boleh kita beli dengan wang ringgit. Nah, nilaian wang ringgit tidak dapat kita beli nikmat tersebut. Sebab itulah nikmat tadi kita perlu gunakan dengan sebaik mungkin. Sekaya mana pun kita tuan-tuan, kita boleh beli ubat. Kita boleh beli ubat, kita pergi farmasi tuan-tuan. Nah, cari ubat batuk, ubat selsema dan sebagainya. Tapi kita tak. Sihat merupakan satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah pepatah Arab ada menyebut, dia menyebut as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yarahu illa marda. Kesihatan diibaratkan suatu mahkota yang terletak di atas kepala orang yang sihat. La yarahu, orang sihat tak nampak. Illa marda, melainkan mereka-mereka yang mengalami kesakitan. Nah, dia nampak betapa nikmatnya, betapa nikmatnya pemberian kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah nikmat ini perlu kita jaga dengan sebaik mungkin. Hari ini kita diuji dengan wabak COVID-19. Bukan kita sajalah tuan-tuan, untuk maklumat seluruh dunia. Seluruh dunia merasai bahang wabak seumpama ini. Sebab itulah kita panggil sebagai pandemik. Nah, kata orang cerdik pandai tuan-tuan, pandemik ini bila penyakit itu telah berleluasa, bertebaran melebihi 3 benua, maka disebut sebagai pandemik. Nah, kita tengok wabak ini dah Asia pun kena, Eropah pun kena, Australia pun kena. Nah, jadi disebut sebagai pandemik. Nah, jadi pandemik ini tuan-tuan sedikit sebanyak telah menjejaskan kenikmatan kita dalam konteks nikmat sihat tadi. Nah, kita dah berasa takut nak berjalan, nah, takut nak keluar dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bimbang dijangkiti dengan wabak tadi. Itu yang pertama tuan-tuan, yang mana Nabi sebut dalam hadis tadi. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis tadi al-faghar. Al-faghar membawa erti masa lapang. Nah, masa lapang ni lah kita boleh hadir ke masjid. Nah,
Dan sebab itulah masa lapang ini perlu diuruskan dengan sebaik mungkin. Setiap orang diberikan 24 jam. Nah, pergilah mana-mana negara tuan-tuan, semuanya ada 24 jam. Nah, maka orang yang hebat, sedikit masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kerja jalan. Nah, tapi orang yang terpedaya ni tuan-tuan, panjang masa yang diberikan, satu kerja pun tak jalan. Nah, jadi gunalah masa yang sebaik mungkin. Nah, jadi sekaya mana pun kita tuan-tuan, kita boleh beli jam. Nah, mungkin brand yang mahal-mahal, nah, Rolex ke Rado ke. Nah, tetapi kita tak boleh beli masa. Nah, masa tak boleh kita beli. Sebab itulah kita perlu menghargai masa. Isi dengan pengisian yang mana boleh memberikan manfaat, bukan saja pada diri kita tuan-tuan, malah manfaat tadi boleh diambil oleh orang lain. Itu yang paling baik. Nah, sebab Nabi kata orang yang paling baik anfa'uhum linnas, mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, seolah-olah wabak yang ada pada ketika ini tuan-tuan mengganggu kedua-dua nikmat tadi. Nah, nikmat sihat pun ganggu, dan dalam masa yang sama tuan-tuan, nikmat masa lapang juga terjejas. Nah, kita dah terganggu, nak balik kampung pun tak dapat. Nah, ada SJR, Sekatan Jalan Raya. Nah, jadi ini semua tuan-tuan untuk kebaikan kita semualah. Nak menghalang daripada bahaya itu merebak kepada orang lain itu sendiri. Baik tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kata kesihatan, sudah pasti kesihatan itu menjana kehidupan yang baik. Nah, dan kehidupan sudah pasti diakhiri dengan kematian. Nah, kehidupan dimulakan dengan kehidupan, kemudian diakhiri dengan kematian. Dan kematian merupakan satu kepastian. Dia pasti berlaku. Dan setiap yang hidup pasti merasai kematian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa, za'iqatul maut, akan merasai detik kematian tadi. Nah, bila dah sampai ajal, maka manusia itu akan merasai, para ulama kata, meneguk segelas kematian. Nah, di mana jua kita berada, meskipun di balik tembok yang kukuh, disebut dalam Al-Quran, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu berada di sebalik tembok yang kukuh. Nah, tengok tembok Cina tuan-tuan, panjang lebih kurang 20,000 kilometer lebih, dibina bermula pada dinasti Ming. Nah, nak menahan daripada serangan tentera Mongol dan juga Kirkuk. Nah, tapi kalau kita berada di sebalik tembok tadi pun, jika sampai ajal kita tuan-tuan, maka matilah seseorang itu. Nah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tibanya ajal seorang itu, mereka itu, maka dia akan datang, tidak lewat sesaat dan tidak cepat walau sesaat, maka dia datang on time. Nah, makanya ajal itu datangnya secara on time. Mana sampai ajal. Ada orang kata, ustaz, dia mati kerana Covid. Nah, maka kita katakan dia mati kerana ajal. Nah, itu sebab ni lah. Nah, musabab, asbab dan sebagainya. Yang penting dia sampai ajal. Sebab ada orang yang sakit tak mati-mati. Nah, bertahun-tahun lama. Nah, puas menunggu. Masih lagi hidup. Nah, diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata mati kerana tua. Ada orang tua tak boleh meninggal. Nah, umur dah 100 tahun, masih lagi kuat, sihat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sebenarnya tuan-tuan, kematian itu datang apabila sampai ajal. Sebab itulah kita kena banyak ingat akan kematian. Nabi anjur kita supaya akthiru zikra hadhimal lazzaz, banyakkan kamu ini mengingati pemutus segala kelazatan. Cuma kematian ini orang tak seronok nak bercakap. Sebab apa? Sebab dia sesuatu yang menakutkan. Sebab itulah
Kematian ni orang tak sembang kedai kopi. Nah, orang sembang bola, tuan-tuan. Jadi dia tak berapa seronok sebab dia menakutkan. Pastinya kematian itu sesuatu yang memerikkan. Nah, jadi nak menggambarkan betapa sakitnya untuk menghadapi sakaratul maut tadi, tuan-tuan. Jadi para ulama mengatakan umpama, ini umpamalah, perumpamaan orang nak mati itu umpama kapas yang dibasahkan kemudian dilurut di atas batang yang berduri. Ini umpamalah, umpama nak menggambarkan betapa periknya kematian itu sendiri. Sebab itulah ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sakaratul maut, di ambang, baginda telah meminta Aisyah bawa satu bekas yang berisi air. Nah, lalu baginda masuk tangan dalam air tadi lalu sapu ke muka. Nah, seraya baginda bersabda, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakarat. Sakarat ni benda yang boleh menghilangkan kewarasan. Nah, perik sangat tentang kematian tadi. Tapi meskipun kita takut dan sebagainya, maka kita akan tetap menghadapi kematian, dan kita sebagai orang Islam perlu bersedia untuk menghadapi perkara seumpama ini. Ibn Mubarak mengatakan orang yang paling baik orang yang banyak mengingat kematian. Kerana apa? Kerana dengan ingat kematian maka akan kurang perasaan hasad dengki. Nah, perasaan hasad dengki akan berkurang. Tak ada. Nah, kita akan fikir kebaikan. Dan juga akan mengurangkan, bukan menghilangkan, mengurangkan perasaan keseronokan tadi. Seronok perlu seronok yang berkadaran, ada batasnya. Nah, maka kata Ibn Mubarak, orang yang paling cerdik orang yang banyak mengingati kematian itu sendiri. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila berlakunya sesuatu kematian, maka di sana adanya adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila berhadapan dengan sesuatu kematian. Antaranya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kita melafazkan kalimah istirja. Kalimah istirja. Mungkin kita jarang dengar kalimah istirja. Sebenarnya kita selalu. Nah, cuma istirja tu mungkin baru bagi kita. Nah, cuma kalimah tersebut saya ingat ramai di kalangan kita yang sedia maklum dan sentiasa melafazkan kalimah tersebut, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hal ini sebagaimana disebut dalam suratul Baqarah, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka yang apabila ditimpa mereka itu musibah, maka mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kami kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita semua dikembalikan. Ini yang dikatakan lafaz istirja. Nah, sama ada kita lafaz secara verbally, secara verbal, ataupun kita hari ni kita ada kemudahan di media sosial, dah ada ikon siap-siap. Nah, kita blast je dalam Facebook, mungkin dalam WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu kita mengambil sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimah tersebut. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tengok dalam hal melafazkan kalimah istirja ini, kalau kita tengok dalam budaya orang kita, orang Melayu ni tuan-tuan, dia lafazkan kalimah tersebut ketika mana berlaku kematian. Nah, biasa kematian banyaklah. Cuma apa yang Allah sebut dalam ayat tadi bukan hanya kematian, disebut musibah. Musibah dalam bentuk nakirah, umum, sebarang musibah. Al-Imam Qurtubi kata sebarang musibah yang mana yang ditimpa oleh seseorang dan menyakiti mereka, maka boleh kita melafazkan kalimah tadi. Cuma dari sudut amalan kita tak buat, tak ada masalah, boleh tuan-tuan, disunatkan. Nah, disunatkan kita melafazkan kalimah istirja tadi. Nah, mungkin kawan kita accident, nah dia okey, nah kereta teruk sikit, boleh kita lupa, kita boleh
melafazkan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tidak menjadi kesalahan. Bahkan dianjurkan untuk kita melafazkan kalimah seumpama itu. Saya ingat benda ni kita boleh betulkan. Nak betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Nah, jangan takut. Nah, cuma orang yang first time tu akan terkejut lah. Dia kata tak mati lagi. Jadi kita betulkan. Nah, supaya kita mengamalkan sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita lafazkan. Ataupun berlaku musibah seperti banjir, lumpur di Yan, pun boleh kita ucapkan. Nah, kalimah tadi. Mana tak tertentu hanya kepada kematian. Boleh kita melafazkan kalimah seumpama itu. Ada orang tanam pokok, tiba-tiba dilanda kemarau, dilanda banjir, mati pokok. Boleh kita ucapkan innalillahi, musibah. Nah, dia bela kambing, bela lembu, tiba-tiba mati kena penyakit. Nah, kita ucapkan kalimah seumpama ini. Nah, maka di sini tuan-tuan merupakan sesuatu yang dianjurkan, dibolehkan kita. Malah kita tengok antara ulama lain menyebut bukan hanya berbentuk yang telah saya sebutkan tadi. Jika sekiranya kita ni diberi satu jawatan, satu position. Nah, contoh beri jawatan menteri, baru umum tadi. Jadi kita ni orang yang tidak ada ilmu, kurang pengalaman, kurang ilmu dan sebagainya, tiba-tiba diberi satu jawatan yang tinggi. Nah, kita bimbang jawatan tadi membelenggu kita. Para ulama kata boleh juga kita melafazkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana banyak konteks lah, banyak bentuk yang mana kita boleh melazimi kalimah-kalimah seumpama ini. Ada orang tanya macam mana boleh ke saya ucapkan kepada orang bukan Islam, sebagai contoh. Nah, jadi dalam hal ini tuan-tuan, saya ingat pejabat mufti Wilayah Persekutuan ada sebut, dia ada bahas tentang perkara ini, dibolehkan. Sebab lafaz tadi lafaz umum, innalillah, kita ni milik Allah. Walaupun dia bukan Islam, agamanya berbeza dengan kita, akidahnya tak sama dengan kita, tapi dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya daripada Adam. Nah, maka di sini para ulama kata harus kita, boleh kita melafazkan kalimah istirja tadi. Nah, mungkin ada jiran kita orang bukan Islam meninggal dunia. Nah, jadi kita melafazkan kalimah seumpama ini, maka tidak menjadi kesalahan. Nah, mana boleh kita menggunakan kalimah seumpama ini. Baik tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara adab lain yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlakunya kematian, iaitu kita solat jenazah kepada si mati tadi dan kita berdoa kepada dia. Nah, maka ini merupakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab apa? Sebab para ulama kata orang yang mati ini mereka umpama lemas di dalam lautan dalam. Nah, macam mana orang lemas di lautan dalam? Dia berpaut dengan apa yang ada pada dia. Nah, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mana ada pengalaman lemas, macam mana keadaan, meronta-ronta nak bantuan dan sebagainya. Nah, maka salah satunya yang boleh kita lakukan solat jenazah dan juga berdoa kepada dia. Nah, dan hari ini mungkin ada di kalangan kita tuan-tuan yang mana kehilangan saudara terdekat mungkin kerana COVID-19. Jadi bila COVID-19 ini tuan-tuan, pengalaman saya lah mengurus jenazah COVID-19 ini, kita bilangan pengurus itu terhad 3 orang. Nah, 3 orang saja. Seorang pentayamum. Pentayamum ni dia ikut jantina tuan-tuan. Nah, jika lelaki, lelakilah, perempuan, lah. Maka dua lagi yang melakukan solat kepada jenazah tadi. Ini amalan di wilayah persekutuan lah. Ini SOP yang dikeluarkan oleh JAKIM dan juga KKM. Hanya 3 orang, limited. Jadi ahli keluarga terasa nak semayang. Nah, macam mana cara dia? Maka ada beberapa cara lah yang mana saya nampak di sini. Pertamanya, jenazah tersebut, solat tersebut boleh dilakukan selepas daripada pengkebumian. Boleh buat. Nah, cuma amalan pengkebumian itu selepas dikebumikan jenazah tadi, dia akan disanitasi terlebih dahulu. Nah, selepas dia 3 jam kita datang, barulah dibenarkan ziarah kubur tadi. Maka selepas tu kita buatlah. Nah, kita buat solat di kubur pun tak apa,
Ataupun kita lakukan di tempat lain, kita lakukan solat jenazah secara ghaib. Nah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat ke atas jenazah An-Najashi yang merupakan pemerintah Habsyah pada ketika itu. Nah, hal ini disebut oleh Jabir. Jabir kata Nabi solat jenazah ghaib ke atas Najashi, fakuntu fi saffi tsani aw tsalits. Dan aku pada ketika itu ada di saf yang kedua ataupun yang ketiga. Ini kita Jabir menceritakan bahawa Nabi pernah melakukan solat jenazah ghaib. Jadi kita boleh buatlah, sebab halangan yang dibuat itu ia adanya maslahah, ada kebaikan, nak elak daripada jangkitan tadi. Nah, hari ini orang yang mana telah divaksin pun masih lagi berisiko dengan kemunculan varian-varian baru yang dikatakan kebal dari sudut vaksin tadi. Jadi pernah saya menguruskan ini jenazah yang mana ni orang VIP jugalah, yang mana dah cukup vaksin, dua vaksin Pfizer ni number one lah. Nombor satu, tapi takdir Allah. Takdir Allah meninggal dunia selepas dijangkiti wabak tadi. Jadi bagi nak mengelakkan perkara ini, maka kita lakukanlah solat tersebut di rumah masing-masing. Lakukan solat jenazah tadi, insya-Allah pahala itu, kebaikan itu akan sampai kepada si mati tadi. Baik, yang seterusnya, antara adab Islam ketika mana berlakunya kematian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada meratapi kematian. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bukanlah daripada golongan kami mereka yang menampa-nampa muka. Tak boleh nak terima takdir Allah. Sedih sangat tuan-tuan dengan kematian tadi, sehingga dia bertindak menampa-nampa muka dia tadi. Maka Nabi larang tuan-tuan perbuatan seumpama ni. Ini amalan jahiliyah, warisan jahiliyah yang berlaku pada suatu ketika dahulu. Wasyaqqal juyuba, mereka mengoyak-ngoyak pakaian dia. Ini juga sesuatu yang dilarang ketika mana berlakunya kematian. Kemudian Nabi sebut wada'a bi da'wal jahiliyah, dan juga menyeru kepada cara jahiliyah yang lain. Banyak cara jahiliyah. Antaranya yang pernah disebut dalam kitab sirah, mereka ini ambil tanah itu ditabur atas kepala. Kenapa? Kerana tak dapat nak tahan kesedihan tadi. Maka semua ini Nabi larang tuan-tuan untuk kita lakukan. Jika sekiranya kita hanya menangis yang tidak melampau, maka ia diharuskan mengalir air mata. Itu fitrah. Sebab kematian ini tuan-tuan, secara fitrahnya kita ni, kita akan rasa sedih. Itu fitrah manusia. Mana-mana sama. Tak sedih tu masalah. Dia akan terasa sedih. Lebih-lebih lagi jika sekiranya kematian tersebut melibatkan orang yang terdekat dengan kita, daripada ahli keluarga kita. Maka akan terperciknya rasa sedih tadi. Jadi mengalirkan air mata sekadar nangis yang tidak melampau di sini, maka ia diharuskan oleh syarak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kematian anak baginda Ibrahim, diriwayatkan baginda juga mengalirkan air mata kesedihan. Maka di sini tuan-tuan, sekadar mengalir air mata biasa, maka ianya sesuatu yang diharuskan oleh syarak tersendiri. Boleh. Pernah pada satu ketika tuan-tuan, Umar Al-Khattab ketika mana berlakunya kematian Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid, dia merupakan ketua panglima perang. Kalau kurang-kurang hari ini, ketua panglima tentera. Kalau kita nisbahlah pada ketika ini, begitulah kurang lebihnya tuan-tuan. Ketika mana berlakunya kematian Khalid bin Al-Walid, maka Umar dapati ada sebahagian wanita tu dia menangis
sedih. Nah, jadi bila nampak ada golongan wanita sedih ni tuan-tuan, sahabat lain tengok nak pergi larang, nak pergi cegah perkara tadi supaya jangan menangis. Maka Umar menghalang, melarang. Dia kata biarkan dia menangis selagi mana dia tidak menaburkan tanah itu di atas kepala dan meratak meraung di atas kematian tadi. Nah, maka di sini tuan-tuan, kalau sekadar tangisan biasa itu sesuatu yang masih lagi dalam konteks, saya kira sesuatu yang diharuskan. Nah, cuma jagalah adab. Janganlah kita tiru bangsa-bangsa lain. Saya tengok siap upah orang supaya menangis. Upah orang supaya menangis. Dan bila sebut tentang upah orang menangis ni, saya teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang bermaksud sesungguhnya mayat itu diazab dengan tangisan ahlinya. Maka para ulama tafsir antaranya Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini mengatakan yang dikatakan diazab mayat itu disebabkan tangisan ahli itu jika sekiranya si mati itu mewasiat kepada waris dia supaya menangis atas kematiannya. Kalau dia tidak wasiat, berlaku secara semula jadi, maka itu tidak ada masalah. Nah, maka jika dia mewasiat, maka Imam Nawawi kata dia akan diazab. Nah, kerana apa? Kerana tangisan daripada waris tadi, daripada ahli keluarga tadi. Baik, itu yang ketiga, tentang adab ketika mana berlaku kematian. Yang seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita daripada mengandaikan kematian dengan sesuatu peristiwa. Nah, tersabitkan berlaku sesuatu, kita kata ada kematian. Sebagaimana yang pernah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlakunya kematian Ibrahim, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakunya gerhana pada ketika itu. Jadi orang Arab pada ketika itu disabitkan berlaku gerhana, maka berlaku kematian. Sehingga kan amalan jahiliah sebelum itu, dia apabila berlakunya gerhana, maka dikatakan akan berlakunya kematian orang-orang mungkin tokoh tertentu, orang-orang bangsawan tertentu, dikaitkan seumpama itu. Maka perkara ini juga Nabi larang. Tidak ada kaitan kepada peristiwa-peristiwa seumpama ini. Dan saya tengok saya ada bacalah beberapa tulisan-tulisan yang mana dalam budaya Melayu pun ada. Dikaitkan dengan guruh yang berdentung di langit. Dia kata bila guruh berdentung ni mesti ada orang nak mati. Dia cuba kait. Dia cuba kaitkan dengan perkara seumpama. Jadi ini juga saya tengok sesuatu yang tidak selari dengan syarak. Perlu kita perbetulkan. Ini boleh kita katakan suatu khurafat, dikaitkan dengan kematian. Sebab itulah khurafat tentang kematian ini begitu banyak. Sebab kematian ini ia berkaitan tentang benda yang kita tak nampak. Jadi banyak perkara-perkara yang diada-adakan berdasarkan kepada perbuatan tertentu, dan mungkin juga berdasarkan kepada kejadian-kejadian alam. Dikaitkan dengan perkara seumpama ini. Dan ada juga yang pernah saya terbaca tuan-tuan, dia kata bunyi burung gagak yang nyaring mencari-cari, maka seperti mengoyak kain kafan, ini juga tanda, sebagai satu tanda akan ada orang meninggal dunia. Ini Melayu, dia punya superstition yang Melayu punyalah, khurafat yang mana tak boleh kita berpegang kepada perkara ini. Jangan kita buat perkara khurafat, kerana dia boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang mana siapa mati dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya dia buat syirik, sempat bertaubat, maka taubat itu akan diterima oleh Allah. Kalau dia tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan kekufuran, maka dia bertemu Allah, kata Imam Qurtubi, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mereka ini akan menempuh neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hatilah kepada perkara-perkara seumpama ini, supaya
perkara ini dapat dihilangkan. Ya, benar, bukan senang nak menghapuskan pemahaman seumpama ini yang diwarisi secara turun-temurun, tapi saya kira dengan kita belajar, kita mendengar dan sebagainya, maka perkara ini kita dapat atasi di dalam kehidupan seharian kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara adab lain yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlakunya kematian, iaitu kita memuji si mati, berikan pujian, kebaikan kepada si mati tadi. Kita cerita tentang kebaikan dia lah. Tak perlu ungkit cerita-cerita buruk. Walaupun kita tahu dia ni orang bermasalah, lu cari kebaikan. Timbulkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh si mati. Moga-moga kebaikan itu diterima menjadi habuan, menjadi kebaikan kepada si mati tadi. Cuma ketika mana tuan-tuan kita memberikan pujian ini, apa yang saya nak sebutkan di sini, janganlah kita berlebih-lebih. Puji habis sakan. Saya ingat bulan lepas berlakunya kematian selebriti yang mana dikatakan diberikan pujian yang berlebih-lebih. Janganlah terlampau-lampau. Sekadarnya cerita okey, cuma jika dah terlampau lebih-lebih sangat itu, maka perlu kita bersederhanalah. Wasatiyah dalam setiap tindakan kita. Jangan terlampau-lampau sangat. Memadailah kita dalam memuji seseorang. Cerita, cuma jangan terlebih-lebih. Sebab pernah kita dengar satu ketika dia puji orang, seseorang tu mati. Dia kata ketika mana dibawa jenazah tadi ke tanah perkuburan, saya tengok segerombolan malaikat mengiringi jenazah tadi. Ni hebat tuan-tuan. Hebat. Suatu perkara cukup hebat. Jadi janganlah terlebih-lebih sangat. Berpada-padalah. Pernah dia kata dibawa, ketika mana dibawa jenazah tadi, awan mengiringi. Saya ingat dulu. Jadi kalau betul, alhamdulillah, tak mustahil. Perkara ni tak mustahil berlaku. Tapi kita ni, kalau penceritaan kita ni, kalau kita terlampau mewar-warkan, lepas itu kita tambah pula ajinamoto, bagi cerita, bagi sedap, nampak jadi bimbang. Berlaku tambahan yang mana bersalahan dengan hakikat yang sebenar. Kita tak menafikan, mungkin berlaku. Mungkin orang tu memang orang alim tu, dia memang hubungan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin berlaku. Cuma berhati-hatilah. Nampak tak cerita lagi baik, saya kira. Takut berlaku fitnah. Benda ni benda khariqul adah, benda yang lari daripada adat. Maka bagi saya, kalau kita nampak, mungkin Allah beri kita pandangan dapat tengok perkara seumpama ini, maka bagi saya tak cerita itu lebih baiklah. Takut berlakunya lebih-lebih membawa kepada perkara-perkara pemujaan dan sebagainya. Banyak mana tuan-tuan mereka yang memuja kubur-kubur keramat dan sebagainya. Walaupun negara yang dikatakan canggih, teknologi yang ada pada hari ini tak dapat nak memisahkan manusia daripada tahayul dan khurafat. Orang putih dia cukup maju negara mereka. Ada juga mistik dia percaya. Maknanya kemajuan itu tak boleh nak menafikan perkara seumpama ini. Masih lagi ada di kalangan kita yang kita katakan percaya dan berpegang kepada perkara-perkara seumpama ini. Baik sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adab yang terakhir saya kira saya nak kongsikan pada tengah hari ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita supaya menziarahi kubur. Tengok kubur, pergi ziarah kubur. Sebagaimana hadis baginda, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, pada awal Islam aku larang kamu untuk ziarah kubur. Sebab apa? Sebab pada ketika itu akidah orang Islam tak kuat. Bimbang berlaku yang saya sebut tadi, pemujaan, minta pertolongan dan sebagainya. Kemudian bila Islam dah kuat, Nabi kata ala fazuruha, kemudian ziarahlah kubur, fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kerana apa? Kerana dengan menziarahi kubur tadi boleh memberikan ingatan kita kepada kematian. Sebab itulah kubur, jangan takut kubur. Ada orang nak lalu depan kubur takut. Pada kubur tempat orang mati tuan-tuan. Orang mati ni tak boleh buat apa-apa. Tidak ada kudrat bagi diri dia. Jangan kita takut.
Nak buat rumah takut dekat kubur. Cari kawasan lain. Nah, ini di antara apa nama kepercayaan jugalah saya sebut yang mana tidak tepat. Tidak tepat. Maka sebab apa? Sebab Nabi suruh kita pergi kubur. Pergi ziarah kubur supaya apa? Supaya kita dapat ingat kematian. Bila ingat mati, kita akan ingat ibadat. Tu je. Nah, bila kita ingat mati, mesti kita fikir ibadat. Sebab ibadat ini bekalan kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ziarahlah kubur. Nah, ziarah kubur ahli keluarga kita. Nah, mungkin ada yang telah pergi, maka kita menziarahi kubur tadi. Masuk kubur beri salam. Assalamualaikum ahlad diyaril mu'minin wal muslimin. Inna insya'allaha bikum lahikum. Assalamualaikum. Kita beri ucap salam ke atas ahli penduduk kubur daripada orang muslimin dan juga mukminin. Nah, kenapa inna insyaallah, dan insyaallah kita semua ini akan sama-sama bersama dengan kamulah. Suatu masa akan datang. Cuma tak tahu bila. Nah, ajal pasti tiba, tapi kita tak tahu bila. Manusia usia mereka semakin lama semakin pendek. Nah, kita semakin lama semakin hari semakin menghampiri kematian. Cuma tak tahu bila. Sebab itulah para pujangga kata hidup ini umpama pensel. Semakin diasah semakin pendek pensel tadi. Nah, begitulah perumpamaan yang mana tuan-tuan nak menggambarkan apa nama hayat manusia itu, yang mana saban masa saban pendek, yang mana menuntut kepada kesungguhan kita, menuntut kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ketika mana berada di kubur ni tuan-tuan, jagalah adab. Nah, adab kita ada berada di kubur. Nah, mesti kita jaga perkara seumpama ini. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang amalan khurafat pun begitu hebat. Dia berlaku khususnya kubur-kubur yang dikaitkan dengan tuan-tuan guru dan sebagainya. Sebagaimana yang pernah berlaku di Pulau Besar pada satu ketika. Kubur-kubur yang mana dipuja. Nah, dipuja untuk nak memohon pertolongan. Ada yang minta nombor ekor. Orang mati nak minta pertolongan pada orang yang hidup. Nah, bukan pada orang yang mati. Orang mati ini dia tidak ada kudrat. Nah, nak bantu pun tak dapat dan sebagainya. Jadi inilah perkara yang mana kita kata khurafat yang membawa syirik kepada Allah, mempercayai ada kuasa lain yang menyamai kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin muslimin muslimat, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sekadar itulah dulu sedikit perkongsian saya untuk tengah hari ini. Moga-moga sedikit perbincangan adanya kebaikan untuk kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.